Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita sambung semula sesi PDBR kita pada hari ini setelah kita bercuti selama 1 minggu. Okay, baik, untuk hari Isnin ni kita sambung semula untuk subjek adab dan akhlak tahun 4. Okey, boleh bawa keluar buku teks adab dan akhlak tahun 4 dan kemudian boleh buka muka surat 49. 49. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk adab keramaian. Keramaian ni apa? Okay, adab keramaian. Ini adab keramaian. Keramaian ni apa? Adab keramaian ini adalah yang kita sebut sebagai satu majlis, sesuatu majlis. Tak kisahlah majlis apa, kenduri ke, majlis rumah terbuka hari raya ke. Cumanya waktu zaman sekarang ni, waktu sekarang ini, kita tak bolehlah hadir ke mana-mana keramaian disebabkan oleh SOP COVID-19 yang makin banyak dah sekarang ni. Dah berapa kes dah? Semalam dah 17,000 kan. Okey, baik. Okay, tanpa kita melengahkan masa, kita boleh mulakan pembacaan kita. InsyaAllah Ustaz akan buat ringkas saja. Okey, baik. Sama-sama kita baca pada muka surat 49. Adab dalam majlis keramaian. Yang pertama, duduk dengan tertib dan sopan. Yang kedua, memberi salam dan berjabat tangan. Kalau kita masuk, kita datang ke sesuatu majlis, kita datang ke kenduri kahwin ke apa ke, takkanlah kita terus masuk je dekat dalam majlis kan, dekat bawah kemah. Mestilah kita jumpa tuan rumah dahulu, kita berjabat tangan, kita minta izin. Kalau boleh, kalau awak perasan, mak ayah awak mesti ada letakkan sampul duit. Macam duit raya tu kan, ataupun letak duit je dekat tangan, kemudian salam kat tuan rumah. Itu salah satu adab lah. Okey, baik. Yang ketiga, berkenalan dengan hadirin dalam keramaian. Yang keempat, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Takkanlah kita datang ke majlis tahlil ke, majlis kenduri ke, datang pakai skirt pendek pula. Tak kan? Pakai seluar pendek pula. Lainlah kalau kita masih kecil. Kalau kita umur masih 6 tahun ke 5 tahun ke, itu tak apalah. Ini kita dah besar kan, dah tahun 4. Takkanlah kita nak kena pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Tak boleh lah. Okey, baik. Seterusnya, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Janganlah kita duduk nak target nak duduk belakang je kan. Kalau katakan kita pergi ke forum perdana, katakan ni majlis tazkirah, pergi ke forum perdana, takkanlah kita nak duduk dekat belakang. Kalau tengok depan tu masih kosong, kita pergilah ke tempat yang kosong dahulu. Okey, baik. Seterusnya, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam keramaian. Seterusnya lagi, berbual perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana. Janganlah kita sembang dengan kawan kita, sembang macam kita seorang je ada dekat majlis tu. Sembang punyalah menjerit-jerit. Tak boleh lah. Kita kena sembang dengan suara yang sederhana. Jangan perlahan sangat pula. Sederhana saja bagi kawan kita dengar. Okey, baik. Yang terakhir, memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Kalau macam makan dekat kenduri kan, kenduri ramai sangat orang, kita makan-makan tu janganlah bersembang pula lepas habis makan. Habis makan terus kita bangun dan berikan peluang dekat orang lain pula nak duduk, nak makan. Okey, baik. Kita tengok pada muka surat sebelah. Okay, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz nak ingatkan balik. Sabda Rasulullah ni apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maksudnya adalah hadis. Sebab lama sangat kita cuti kan. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang diucapkan, dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama kita baca. Iza intaha ahadukum ila majalisin falyusallim fa in badalahu an yajlisa falyajlis thumma in qama falyusallim falaysatil ula bi ahaqqa
minal akhir. Okey, baik. Awak perasan tak tadi macam-macam kan? Ada banyak hukum tajwid kan? Idza intaha ahadukum ila majalisin. Kalau ikutkan kita kena baca majalisin fil yusallim. Tetapi ini bukannya Al-Quran. Kalau Al-Quran barulah kita baca ikut hukum tajwid majalisin. Itu kalau ayat Al-Quran. Tetapi ini adalah sabda Rasulullah, kata-kata daripada Rasulullah. Maka tajwid Al-Quran tidak perlu dibaca dalam hadis-hadis Nabi. Cumanya panjang pendek itu awak kena jagalah. Panjang pendek tu kena jagalah. Cumanya hukum-hukum tajwid macam idgham al-ghunnah, ikhfa hakiki, tak ada dalam hadis Nabi SAW. Kita baca macam biasa saja. Majalisin falyusallim fa'in badalahu, bukan fa'in badalahu, bukan fa'in badalahu. An pun an yajlisa, bukan an yajlisa, bukan an yajlisa. Sebabnya ini adalah sabda Rasulullah, adalah hadis Rasulullah, bukannya ayat Quran. Kalau ayat Al-Quran, kalau katakan ada perkataan macam ni, barulah kita kena baca an yajlisa. Itu kalau ayat Al-Quran. Tetapi bukan, ini adalah hadis Nabi, bukannya ayat Al-Quran. Okey, baik. Kita tengok maksud dia. Maksudnya, bila mana telah sampai pada sebuah majlis, hendaklah mengucapkan salam. Dan apabila ingin duduk, maka duduklah. Kemudian, apabila ingin pergi, maka ucaplah salam. Sebab bukankah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir? Okey, baik. Nabi kata apa? Kalau kita datang ke sesuatu majlis, kita perlulah bagi salam dahulu, bukan terus duduk. Bagi salam dahulu, minta izin pada tuan rumah, kemudian barulah duduk. Lepas tu nak balik pula, kita pergilah salam semula tuan rumah, kemudian barulah kita pulang. Okey, baik. Kita tengok penjelasan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang cara menghadiri sesebuah majlis, di mana kita perlu mengucapkan salam dahulu dan duduk di dalam majlis. Apabila kita ingin beredar, kita kena memaklumkan terlebih dahulu pemergian kita. Orang yang datang awal lebih baik daripada orang yang datang lambat. Orang yang datang awal adalah lebih baik daripada orang yang datang lambat. Makna awal dekat situ pada yang tercatat dalam kad ucapan, kad jemputan. Kalau katakan kad jemputan tulis pukul 8, maka pukul 8.10 ke 8.15 minit ke, itu dikira awal lah kita datang. Okey, baik. Kita tengok pada adab makan di majlis keramaian. Okey, adab makan di majlis keramaian. Okey, yang pertama, duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Yang kedua, makan sebelum terlalu lapar. Jangan tunggu lapar, jangan tunggu sampai lapar sangat baru nak makan. Tidak, kita makan masih dah rasa nak masa lapar sikit-sikit tu kita makan. Okey, tidak gopoh atau pelahap. Berhenti makan sebelum kenyang. Tadi kita makan sebelum kita terlampau lapar. Sekarang ini kita berhenti makan sebelum kita rasa kenyang. Okey, baik. Kita menyuap makanan dengan sopan. Membasuh tangan kanan sebelum makan. Makanan hendaklah dikunyah sehingga lumat. Kita hendaklah mengambil makanan yang hampir terlebih dahulu. Ambil makanan yang hampir dahulu. Kalau jauh tu tunggu dulu. Tunggu orang lain dah habis ambil, barulah kita minta izin nak ambil yang lauk yang jauh. Okay. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum makan. Dan yang terakhir, jika makan beramai-ramai, biarlah dimulakan orang yang lebih tua. Okey, itu tadi adab makan di majlis keramaian. Itu kalau adab makan. Okey, kali ini kita tengok pula adab minum. Okey,
adab minum di majlis keramaian. Okey, yang pertama, tidak membazir. Yang kedua, minum dengan duduk. Jangan minum berdiri. Yang ketiga, kita hendaklah minum seteguk. Maknanya, seteguk minum, kita berhenti. Relax kejap, seteguk lagi minum, kita berhenti. Ataupun seteguk, berhenti sekejap, okey, minum lagi, seteguk, berhenti sekejap. Jangan terus guk. Tak boleh lah. Kita kena berhenti sikit-sikit. Okey. Membaca Alhamdulillah selepas minum. Tidak minum air yang terlalu panas. Kalau air yang tu panas sangat, kita tunggu. Biarkan dia sejuk. Jangan tiup pula, biarkan dia. Biarkan je. Okey. Baik. Yang seterusnya, tuang air minuman dengan berhati-hati. Okey. Tidak bercakap-cakap seketika minum. Tengah minum. Aku kan. Janganlah. Berkumur pula kita. Kita nak minum bukan je berkumur. Okey. Memegang cawan atau gelas dengan tangan kanan. Okey, kalau katakan tangan yang kita tengah makan, tak guna tangan kanan kan? Kotor, janganlah pergi ambil cawan pula. Ambil dengan tangan kiri, tapi bila nak minum tu, kita alaskan dengan tangan kanan. Lepas tu baru minum. Jangan pula minum tangan kiri juga. Tak, jangan. Kita alaskan dengan tangan kanan, kita minum. Itu adalah adab. Ingat ya? Ingat. Okey, baik. Yang terakhir, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum. Okey, sampai itu saja untuk pembacaan kita. Jadi, kerja rumah kamu apa? Okey, bawa keluar buku tulis. Adab dan akhlak. Okey, adab dan akhlak. Kemudian, buka muka surat yang terakhir sekali yang awak dah tulis. Kemudian, tulis hari dan juga tarikh macam biasa. Tulis tajuk adab dan akhlak. Okey, kemudian usaha awak salin yang ini. Yang ini sebagai tajuk besar. Okey, gariskan tajuk besar. Kemudian, salin. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tulis 8 poin. Tulis 1 poin, selang 1. Kemudian, tulis poin yang kedua, selang 1. Tulis poin yang ketiga sampai habis. Setiap 1 poin ini selang 1 saja. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.